Saya selalu dapat soalan yang macam ni. Soalannya, boleh tak nak tulis dokumen hibah sendiri? Jawapan saya boleh. Tapi macam mana? Jawapannya ada dalam video ni. Kita tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Aslim dari channel Pusaka atau Saka. Kami membantu anda merancang pembagian harta melalui kaedah hibah, wasiat, amanan dan harta pencarian. Kalau anda nak buat hibah sendiri, nak do it yourself atau DIY lah, dan tak nak gunakan khidmat luar, ada 3 syarat utama yang anda kena tahu. Syarat pertama, anda kena betul-betul mahir dalam kaedah hibah itu sendiri, terutama bab rukun dan syarat hibah. Sebab nak elakkan daripada hibah tu menjadi tak sah. Bila tak sah, takut penerima hibah tu akan termakan harta batil. Dengan bahasa kasarnya adalah makan harta haram lah. Macam mana contoh hibah yang tak sah tu? Paling banyak berlaku adalah akad hibah itu sendiri yang bermasalah. Maksudnya ijab dan kabul dilakukan dengan cara tidak betul. Contohnya, bila akad tu menyebut kalau aku mati nanti, rumah ni kau punya. Akad macam ni tak sah bagi akad hibah, tapi sah bagi akad wasiat. Ataupun ijab pemberi dah betul, tapi penerima tak respon apa-apa, senyap je. Jadi tak sempurna juga akad tu kerana tiada kabul. Ataupun dari segi tindakan. Katalah suami tu dah hibah rumah kepada isteri, tapi di sini duduk je rumah tu, buat macam rumah sendiri. Walhal rumah tu dah jadi milik isteri. Nak pecah ke, nak renovate ke, kena minta izin isteri. Hibah tu dah sah, tapi hibah tu memberi masalah kepada si suami kerana tidak disertakan dengan syarat supaya pemberi masih boleh tinggal di rumah itu walaupun sudah dihibahkan. Maknanya, bila kita buat hibah, sebaik-baiknya dimasukkan syarat-syarat yang menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Banyak lagi perkara-perkara lain berkaitan hibah yang perlu kita berhati-hati dan perlu dibuat secara betul dan tepat. Betul mungkinlah betul, tapi kadang-kadang tepat ni satu hal yang lain pula. Ia tak tepat kalau mungkin ada pilihan yang lain atau kaedah hibah ataupun syarat yang lebih baik. Jadi anda kena mahir betul-betul selok-belok hibah ni kalau nak buat sendiri. Hibah ni perlu saksi tak? Tak perlu sebab dalam rukun dan syarat tak ada pula minta saksi. Tapi saksi ni diperlukan atas sebab undang-undang. Sekejap lagi saya akan cerita. Syarat kedua ialah hibah tu perlu direkodkan atau dikedokumenkan dalam bentuk yang diterima oleh undang-undang. Sama ada dalam bentuk kertas ke, video ke, dalam bentuk digital ke. Yang biasalah orang buat ialah dalam bentuk hitam putih dalam atas kertas. Tapi cara recording video dan cerita pun mungkin diterima. Tapi anda kena tahu caranya. Ada je hibah disahkan tanpa dokumen, tapi menjalani proses yang sangat panjang dan sukar lah. Dokumen ni sebenarnya sebagai bahan bukti untuk dibicarakan di mahkamah nanti. Satu soalan lagi, adakah ia perlu didaftarkan di mana-mana badan autoriti? Maksudnya perlu mati stamp ke? Ni yang banyak bertanya. Sebenarnya bergantung pada kaedah documentation yang dibuat. Setakat ni kaedah yang kami gunakan tidak perlu untuk mati stamp. Tapi apa yang lebih penting dan perkara pokok adalah isi kandungan dokumen tersebut. Walaupun mungkin dokumen hibah tu dibuat secara cantik, sempurna, tapi kandungannya bermasalah, maka hibah tu sendiri pun akan bermasalah untuk dilaksanakan. Contohnya seperti dokumen ni lah. Dokumen ni dikongsi oleh salah seorang penonton channel saya ni. Sekali imbas kalau kita tengok seolah-olah dokumen ni adalah dokumen hibah. Nampak seolah macam sah. Tetapi di mana kabul penerima? Sebenarnya kandungan hibah ini bermasalah. Syarat ketiga adalah berkaitan dengan pelaksanaan hibah itu. Pelaksanaan ini merujuk kepada pelaksanaan dari segi undang-undang. Dokumen ni hanya dokumen, dia tak bawa apa-apa makna kalau tidak dilaksanakan. Cuma maksud pelaksanaan itulah yang kita kena faham. Sebagai contohnya, kalau kita kata hibah rumah, adakah bermakna rumah itu perlu dipindah milik di pihak tanah secara hidup? Tidak sebab pindah milik di pihak tanah adalah salah satu cara sahaja. Tetapi di pihak tanah hanya ada kaedah hibah mutlak. Maksudnya tidak dapat dibuat kaedah hibah bersyarat seperti penerima meninggal dulu, harta patah balik kepada kita sebagai pemberi, iaitu kaedah bersyarat rupa. Hibah yang kompleks macam ni kita tak dapat dilakukan di pejabat tanah.
Jadi, kena guna kaedah hibah yang tidak melalui proses pindah milik di pejabat tanah. Begitu juga hibah-hibah harta yang lain seperti akaun bank. Tak bermaksud anda kena keluarkan duit dalam akaun bank ini dan masukkan dalam akaun bank penerima. Boleh cara itu, tapi ada kaedah pelaksanaan yang lebih baik. Kita boleh buat dengan cara hibah yang duit pemberi itu boleh dikeluarkan daripada akaunnya hanya selepas kematian beliau. Dari sudut prinsip dan hukum, hibah ini kena dibuat semasa hidup. Tapi kaedah pelaksanaan dari sudut undang-undang boleh dibuat semasa hidup ataupun selepas kematian, bergantung kepada keperluan anda. Seterusnya adalah cabaran utama bagi hibah adalah apabila hibah ni nak dilaksanakan tetapi ada waris faraid yang menentang ataupun waris-waris lain. Hibah boleh ditentang. Ramai orang kata hibah tak boleh tentang. Salah tu, sebenarnya hibah boleh ditentang. Apa juga sebenarnya boleh ditentang. Contoh, saya pernah terbaca satu kes lah. Kes pasang suami isteri ni dah sah bercerai. Keputusan daripada mahkamah dah sahkan status penceraian. Tapi si suami ni buat rayuan ke mahkamah syariah. Jadi pendek cerita tak jadi cerai. Maksudnya kat sini semua benda boleh tentang. Semua boleh kita boleh argue. Sebab tu bila buat hibah ni, kaedah yang tepat dan betul seperti dalam syarat pertama tadi mesti dibuat. Dokumen yang dibuat juga mesti mengikut undang-undang seperti yang sebut dalam syarat kedua. Bila suatu hibah itu ditentang, maka hibah itu perlu dipertahankan oleh waris ataupun oleh penerima tadi. Maknanya anda kena pastikanlah waris juga atau penerima tadi mahir mengenai hibah kalau anda nak buat hibah sendiri. Jika ada keraguan ataupun perlukan pengesahan lanjut atau maklumat lanjut, mungkin saksi akan dipanggil. Sebab itulah bila buat hibah ini, peranan saksi juga penting walaupun ia bukan sebahagian daripada rukun dan syarat hibah. Kesimpulannya, hibah ni boleh buat sendiri, tapi ketiga-tiga syarat tadi kena lengkap dan tiada lompong. Cuma kalau senang ceritalah, kalau anda tak ada kemahiran, tak ada pengetahuan, carilah orang yang tahu, carilah orang yang mahir. InsyaAllah saya boleh bantu anda. Jujur saya katakan walaupun saya sudah bertahun dalam industri ni dan boleh share di YouTube ni dan ada channel sendiri, sebenarnya ini hanyalah sekelumit sahaja daripada ilmu pewarisan ini. Kata tip of the iceberg. Sikit je, sebab ilmu hibah dan pewarisan harta ini sangat luas dan sangat kompleks. Sebab saya dah terlalu kerap menghadap air mata waris-warisnya apabila janji-janji si mati tidak dapat dilaksanakan lantaran kesilapan si mati menggunakan kaedah yang salah. Jadi janganlah berikan harapan palsu kepada orang yang anda sayangi. Ingat, harta anda biar jadi pusaka, jangan jadi saka. Sehingga kita bertemu kembali.